Hello? Tanpa melihat skrin phone tu, dia terus jawab tau. Haziq ni lah. Saya tengok je. Muka Haziq bila jawab telefon ni terus pucat tau. Dan dah kenapa pula Mamat ni kan? Macam baru nampak hantu je kan? Saya pun tanyalah. Zik, siapa telefon Mamat buta ni? Iman call weh. Dia cakap malam ni dia tidur rumah kawan dia. Esok petang baru dia balik sini. Engkau ni memain je lah kerja kau ni. Habis tu siapa yang tengah masak kat dapur tu? Betul-betul lah, siapa yang call? Serius dah weh. Buat apa aku nak tipu kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Yang diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Baiklah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan rumah. Siapa yang tergantung dekat rumah tu? Macam tu lah lebih kurang. Tapi itu kisah yang kedua. Kisah yang pertama ni sama juga, berkenaan dengan rumah juga. Tapi kita teruslah dengar kisah yang pertama ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, macam yang KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan rumah tu kan. Yang ini, kisah ni terjadi dekat Melaka. Tajuk dia Jembalang di Rumah Sendiri. Jadinya, tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana anda semua? Siap-siap belaka lah hendaknya, insya-Allah. Okeylah. Saya ni seorang anak tunggal dan nama saya Ros. Okey. Sebelum ni saya kerja daripada rumah je. Bila bos dah buka office, saya terpaksalah masuk office. Okey. Mak saya ni suri rumah. Ayah pula pencen askar. Jadinya saya tinggal dengan mak dengan ayah saya lah. Sebab bapak saya kena stroke. Jadi tak adalah orang kata stroke dia tu teruk sangat sampai lumpuh ke apa. Cuma dia punya ingatan je lah yang terjejas. Kadang-kadang tu ingatan dia tu lain lah. Macam tak berapa ingat kat kita tu. Okay, back to the story lah. Bapak saya ni ada satu rumah yang telah pun disewakan. Jadinya, masa kami pindah ke Melaka tu, dalam waktu tu umur saya lebih kurang dalam umur 11 tahun lah. Dan masa ni bapak saya kena outstation ke luar negara. Jadinya, beberapa bulan sebelum outstation tu, kami pun pergilah berjumpa dengan penyewa rumah bapak tu lah. Untuk nak berbincang perihal pasal rumah ni lah. Oleh kerana bapak saya nak kami semua tinggal dekat rumah dia tu dan sebagai ganti rugi, ayah saya pun carikanlah satu rumah yang selesa untuk penyewa kami ni stay lah. Kalau dia dah nak ambil rumah yang disewakan tu, ayah pun dah carikan rumah yang lain lah yang lebih selesa untuk penyewa ni stay. Sebagai orang kata tanda, sebagai minta maaf lah. Siap. Deposit untuk rumah baru tu, bapak saya tanggung tau. Dan deposit yang penyewa tu bayar dulu tu, ayah saya pun pulang semula pada dia. Dan waktu ni penyewa ni kan, kami semua pergi ramai ni, pergi berjumpa nak berbincang tu kan. Nampaknya penyewa tu macam orang yang warak lah. Satu keluarga pakai purdah, pakai jubah, berserban apa semualah. Dan cakap pun memang jenis yang lemah lembut, sopan santun je. Dan even sepanjang diorang menyewa dekat rumah ayah saya tu, memang tak ada apa-apa masalah lah. Dan selepas dah selesai segala urusan kami berbincang dengan penyewa tu lah, kami pun pulang ke quarters
untuk siap-siap lah nak kemas barang-barang yang nak dibawa pindah tu lah. Dan kalau nak diikutkan lah, sebenarnya kan sayang sebenarnya nak pindah sebabnya kawan-kawan saya ramai dekat quarters ni. Jadinya satu hari tu kami pun baliklah ke Melaka. Setelah dah selesai apa semua, penyewa lama pun dah keluar daripada rumah tu, kami pun balik ke Melaka. Saya waktu tu ditinggalkan dekat rumah nenek saya. Sementara mak dengan ayah saya ni pergi ke rumah kami tu lah untuk nak membasuh dulu, nak kemas dulu rumah tu sebelum kami masuk. Dan saya ingat lagi masa bapak saya buka cerita pasal rumah tu lah. Dia sampai dekat rumah tu, keadaan rumah tu teruk betul. Macam rumah tinggal dah bertahun-tahun dah tinggalnya. Tak berpenghuni kat situ. Penuh dengan sawang, lantai rumah, bilik dengan bilik air dengan dapur semua berlumut tau. Dinding dapur dengan bilik air ni jangan cakap lah. Berlumut hitam, hijau kat situ. Dan dinding bilik pula kan, dekat dengan ruang tamu ni berdaki-daki. Pintu rumah ni semua terkopak-kopak, kesan cakar-cakar, kesan kena terajang, macam tu lah. Memang teruk sangat lah. Pintu grill berkarat dengan reputnya kan. Padahal masa kami datang untuk berbincang tempoh hari tu, rumah tu elok sangat rupa dia. Bersih, suci murni macam tu lah. Dengan dinding putih bersih, lantai berkilat-kilat macam kena mop hari-hari. Dan tapi ni sebaliknya. Sekarang ni pula nak pijak lantai ni pun melekit-lekit. Siap kena pakai selipar lagi nak masuk rumah. Padahal tak sampai 2 bulan pun daripada hari yang kami datang tu. Dan bila bapak saya masuk bilik utama ni, bilik tu ya Allah, rasa lain macam tau. Dah meremang masuk je. Dengan rasa suram sangat bilik tu. Padahal bilik itulah yang paling terang dengan cahaya. Sebab dekat dengan garaj luar rumah tu, yang garaj tu pula tak ada bumbung. Jadinya cahaya akan masuk dalam bilik tu lah. Dan bila buka je pintu bilik, memang terkejut besar lah. Sebab bila tengok dekat situ, ada satu busut sebesar 2 pemeluk orang dewasa ada dekat penjuru bilik tu. Berdepan dengan pintu. Buka pintu je memang terus nampak busut tu lah kat situ. Busut tu tinggi. Sampai ke siling. Adalah dalam 9 kaki tinggi dia. Dan dekat busut tu kan, macam ada tali warna kuning dengan merah tau. Dia melilit-lilit macam tu. Melilit sekitar busut tu macam tu. Dan ada sisa-sisa macam batang colok tercocok pada busut tu. Dan bilik tu pun bau dia. Kepam bau dia. Dengan bau asap colok lagi kan. Jadinya nak dekat seminggu jugalah. Bapak saya, mak saya dengan bantuan kawan-kawan ayah saya lah. Adalah dalam 2-3 orang askar-askar yang datang untuk tolong cuci rumah dengan buang busut tu sekali. Dan minggu seterusnya kami pun pindahlah masuk ke rumah tu. Dan minggu seterusnya lagi satu pula, barulah bapak saya berangkat pergi bekerja di luar negara waktu tu. Menjalankan tugas sebagai seorang anggota tentera lah. Dan masa inilah gangguan pertama bermula. Gangguan pertama dia macam ni tau. Okay, saya ni sebenarnya jenis orang yang macam introvert sikit lah. Introvert ni jenis tak suka bercampur orang, tak banyak cakap lah macam tu kan. Saya ni suka buat hal sendiri je. Jadinya, saya balik daripada mengaji, mandi, makan, buat kerja sekolah sedikit kan. Dan tengok TV. Dan time tu pula, mak saya pula tengah makan dekat dapur. Meratah lauk yang ada dekat dapur yang belen-belen tu lah. Tengah syok-syok waktu tu, saya tengah layan cerita Rama TV3 tu. Sambil minum-minum air Milo, mak pula tiba-tiba, dia macam tergesa-gesa macam tu kan. Jalan laju je, menuju ke ruang tamu tu lah. Dan terus duduk dekat sebelah saya. Dan dalam keadaan macam kelang kabut, muka pun macam kusut je mak saya ni kan. Dia terus duduk kat sebelah saya ni, join saya tengok TV. Saya waktu ni tengok mak, buat tak tahu je lah kan. Sebab saya fikir mungkinlah mak saya ni minat nak tengok drama TV3 tu juga kan. Jadinya dalam pukul 10 lebih macam tu lah. Tiba-tiba, hujan tau. Dan waktu tu hujan turun punyalah lebat. Lebat gila tau. Siap package dengan gurur dengan peti lagi. Dan mak suruh tutup TV lah. Sebab waktu tu takut. Orang zaman-zaman dulu percaya. Kalau time-time hujan ni jangan tengok TV. Takut TV rosak. Takut kena panah peti. Maklumlah zaman ni Astro tak ada lagi. Kami pun pakai antena je time-time tu. Dan saya pun dah bosan lah time tu. Tak ada benda nak buat kan. Dan tengok TV pun tak boleh. Sebab tak tahu nak buat apa waktu tu. Saya pun main lah lukis-lukis dekat situ. Sambil teman-teman kan mak saya ni membaca majalah. Tiba-tiba kan, dengan dalam keadaan hujan-hujan, tengah saya leka melukis-lukis ni, terdengar dekat pintu rumah ni, kena ketuk. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. Siapa pula datang rumah kita ni, Mak? Malam-malam macam ni. Entahlah, Mak pun tak tahulah. Mak, akak buka pintu ya. Tak payah. Dah malam-malam macam ni. Entah pencuri ke apa ke. Biar je kak, tak payah buka. Dan time ni kan, saya pandang mak saya. Mak saya pun pandang saya. Lepas tu mak sambung baca majalah balik semula. Dan saya pun sambunglah balik semula kan. Sebab benda tu senyap je. Beberapa minit kemudian, lepas tu pintu tu kena ketuk balik semula tau. Dan kali ni, kuat sikit berserta dengan salam tu. Dan time ni saya dah empas pensel dekat atas meja tu tau. Saya bangun nak buka pintu. Tapi mak tarik saya. Kak, biar je kak, biar. Tak payah buka. Buat tak tahu je kak. Jadinya waktu ni saya pun menurut sajalah. Sebab kalau hantu lah kan. Sebenarnya saya lagi takutkan mak saya sebab dia lagi garang. Dan tak lama lepas tu terus senyap dah kan. Pukul 11 lebih macam tu. Saya dah nak masuk tidur dah time ni. Mak saya waktu ni pula masih lagi belik-belik majalah. Selak-selak tengok majalah tu kan. Tiba-tiba ketukan kami dengar lagi tau. Tapi kali ni memang kuat gila lah. Yang kali ni kan, siap dengan sliding door ni, semua bergegar-gegar apa semualah. Saya pun dah macam, Mak, jangan teguk. Dan anda semua bayangkanlah, ketukan dia macam orang mengamuk, suruh buka pintu kan. Bang. Kali ni, salam tu semua dah tak dengar dah. Cuma dengar macam suara orang merengus kasar tau. Dan waktu ni cepat-cepatlah mak suruh saya ni ambil Quran, baca Al-Quran tu. Saya pun apa lagi terus berlari masuk dalam bilik, ambil Quran daripada dalam bilik tu. Saya terus duduk dekat depan dekat ruang tamu tu, baca kuat-kuat dekat ruang tamu tu tau. Tergagap-gagap lah saya baca ni sebab takut waktu tu kan. Sampai nak masuk baca Ayatul Kursi tu, tiba-tiba dengar suara angsa dekat luar tau. Dan setahu saya lah memang setahu saya dekat taman saya duduk tu, mana ada orang berangsa dekat situ. Dan mak saya pun terus suruh saya baca. Jangan berhenti kata dia. Tapi tiba-tiba ada suara datang daripada depan pintu rumah kami ni pun ikut sama saya baca. Lepas tu kan dia baca, dia follow saya baca ni. Lepas tu dia gelak. Dia baca, lepas tu dia gelak macam tu kan. Dan dalam keadaan yang seram macam tu kan, tak tahulah macam mana malam tu saya boleh juga tertidur jugalah. Mungkin pada saya ni, mungkinlah sebab mak saya ada kat sebelah waktu tu. Dan saya tersedar pukul 6 pagi. Kak, bangun kak. Ni dah pukul 6 pagi ni. Bangun. Nak pergi sekolah ni kejap lagi. Ngantuk lah mak. Semalam tak lena kakak tidur. Dah. Bangun. Jangan nak ngada. Pergi sekolah. Mak, pukul berapa mak semalam benda tu berhenti? Dah dekat subuh juga tau. Baru berhenti. Dah. Jangan sibuklah pasal benda tu. Dah, kamu tu pergi mandi. Kang lambat pula nak pergi sekolah. Dah, jangan nak ngada nak punting tuan langkau tu. Mak dah letak kat dalam bilik air. Okey mak. Dan saya pun ni ikut je lah. Tapi waktu ni saya tak terus pergi bilik air. Saya sempatlah mengintai daripada sliding door tu. Dekat luar rumah saya tu, saya perasan ada payung hitam terlentang terbuka dekat dalam garaj rumah waktu tu. Payung tu basah tau. Macam ada orang guna. Kakak, apa lagi kau duk tengok-tengok tu? Dah, cepat pergi mandi. Tengah suspense saya jadi CSI dekat situ, tiba-tiba boleh kena sergah dengan mak saya ni. Melompatlah saya kan, terus meluru ke dalam bilik air. Dan saya ni pun pergilah sekolah macam biasa pada hari tu. Jadinya balik daripada sekolah hari itulah,
Saya teruslah tanya dekat mak saya pasal payung tu. Dan mak saya kata, masa saya dah pergi sekolah tu, dia ingatkan dia keluarlah nak kemas-kemas kat luar tu. Nak buanglah sekali payung yang ada kat luar rumah tu. Tapi bila dicari-cari, payung tu dah tak ada dekat situ. Gaib, hilang macam tu je. Memang pelik gila lah. Dan sebab pintu rumah saya ni ada grill tau sebenarnya. Dan jarak antara grill tu nak masuk ke dalam ni agak jauh jugalah daripada pintu masuk tu. Memang takkan sampailah kalau nak ketuk ke nak gegarkan pintu rumah dalam tu. Yang pasal mak saya berlari daripada dapur pergi ke depan tu kan, tiba-tiba je kan. Sebab katanya dia nampak ada entiti hitam dekat dapur tu. Besar gila. Dan macam gorila dah kat situ. Benda tu berdiri je tau dekat belakang rumah jiran kita orang. Dengan mata merah dia menyeringai je pandang mak. Dan masa tu mak tengah basuh pinggan pula tu kan. Dan kawan ayah saya kata benda tu ada yang membela tu. Tapi benda tu tak kacau orang. Dan bukan dia yang buat kacau. Habis tu siapa yang kacau? Kalau bukan dia kan? Okey, yang ni gangguan yang pertama. Daripada Rose ni kan. Okey, gangguan yang kedua pula dekat rumah Rose ni Kita terus dengan kisah dia. Okey, untuk gangguan yang kedua ni, sebagai seorang anak tunggal lah. Rose ni anak tunggal Jadinya, saya ni memang manja dan cepat merajuk lah. Jadinya nak dijadikan cerita. Satu hari tu, saya merajuk dengan mak dengan ayah saya ni. Tapi, tak ingatlah sebab apa waktu tu. Jadinya, saya pun masuklah dalam bilik. Saya tutup pintu. Tapi tak kunci tau. Angkutlah kan. Mak saya ni nak masuk, nak pujuk saya lah kan. Yelah, orang mengajuk waktu tu. Jadinya masuk je dalam bilik ni. Saya dah tutup pintu ni. Saya menangislah sampailah saya tertidur. Terresak-resak, menangis-nangisnya kan sebab merajuk kan. Sedar-sedar je. Dah pukul 6 lebih petang tau waktu tu. Tapinya, time saya tersedar tu, saya dengar rumah saya ni riuh rendah tau. Hara sangat. Siap ada bunyi pintu bilik saya ni kena gendang, kena ketuk-ketuk-ketuk dengan sesuatu daripada luar. Lepas tu bunyi dia macam bam. Kuat. Macam ada orang cuba langgar pintu saya ni untuk nak buka. So, saya terbangun tu kan dalam keadaan yang macam mata pun kelat-kelat terpisat-pisat macam tu. Saya bangunlah. Selamba saya terus buka pintu tu. Kelihatan saya buka. Nengok. Bapak saya muka dengan muka pucat, muka cemas macam tu. Dengan mak saya ni nampak saya je terus datang kat saya, peluk saya, menangis-nangis, meraung-raung kat situ. Dan dekat sekitar depan bilik saya tu penuh dengan jiran-jiran saya. Dan diorang ni pandang saya ni dengan muka macam cemas tau. Wah, Alhamdulillah. Selamat anak aku, selamat anak kita. Mak, ayah, kenapa ramai orang kat rumah kita ni? Apa yang jadi? Kakak, kenapa kakak kunci pintu, Kak? Apa yang kakak buat dalam bilik tadi? Mana ada kakak buat apa-apa? Bila masa pula kakak kunci pintu? Kakak memang tak kunci pun lah pintu ni. Dan waktu ni, seorang demi seorang tahu. Jiran pun minta dirilah. Sebab dah tengok keadaan dah selamat agaknya. Tapi saya pun tak tahu kenapa tahu waktu tu. Diorang pun seorang-seorang balik. Kecuali tinggal seorang lah jiran kami yang saya panggil nama dia Wak lah. Sebab dia ni orang Jawa. Dan bapak saya pun barulah buka cerita. Masa saya masuk dalam bilik tu, memang tak ada apa-apa pun yang berlaku sebenarnya. Jadinya lepas beberapa minit macam tu lah. Dan bapak saya ni tiba-tiba dengar tau. Suara saya ni dalam bilik ni terjerit-jerit sambil ketawa berdekar-dekar. Aku nak mati. Aku nak mati. Biar aku mati. Macam tu tau ketawa dia. Dan siap ada bunyi macam kaca pecah. Dengan bunyi macam saya hantuk kepala kuat-kuat kat dinding waktu tu. Sambil ketawa-ketawa tau. Itu yang jadinya diorang takut. Itulah sebab diorang ingatkan saya nak bunuh diri. Itu yang panggil jiran-jiran semua datang nak tolong buka pintu tu. Sempat tahu waktu tu ayah saya ni jeling dalam bilik saya. Dia tengok bersih, suci, tak ada apa-apa pun kan. Tak ada kaca pecah. Kepala saya pun elok, tak ada benjol apa semua. Masa Wak nak buka pintu bilik kau pun tak boleh, kau tahu tak? Bila cuba nak pecahkan pun tak boleh. Sebab macam ada benda tahu tahan daripada dalam bilik kau tu. Tapi mak, tadi akak tidur lah. Mana ada akak buat apa-apa? Tiba-tiba je, saya cakap je macam tu, ada suara perempuan dengan suara dia macam garau macam tu. Ketawa jahat gila tau. Sambil ada bunyi pinggan mangkuk pecah. Dan periuk belanga semua belaga-laga datang daripada dapur bunyi tu. Dan bila kami beramai-ramai pergi kat dapur tu, tengok
Tak ada apa-apa pun. Memang ayah saya waktu tu memang angin lah. Terus dia hantar saya dengan mak saya ni pergi ke rumah nenek saya. Dan ayah saya pun cerita, malam tu dia kerjakan rumah tu cukup-cukup dengan kawan-kawan dia lah. Dan ayah saya ni pula, dia jenis ada yang, adalah ilmu sikit-sikit yang dia belajar masa duduk dekat Indonesia dulu. Dan mungkin juga daripada arwah atuk saya. Wallahualam, kata dia. Okey. Selain daripada bapa dengan kawan-kawan dia, adalah juga beberapa orang ustaz. Dia minta tolong untuk datang jugalah. Dan tapi bab ni, ayah saya ni tak berapa banyak cerita lah pasal benda ni. Dan macam mana dia halau ke, apa benda ke, apa proses-proses tu, dia tak ada cerita langsung lah. Dan apa yang ayah saya jumpa masa dalam proses nak bersihkan rumah tu pun, saya tak boleh nak cerita. Tapi memang ayah saya ada jumpa sesuatu tau. Sebab saya perasan, saya ada ternampak lah bapak saya ni, dia macam ada bawa satu bungkus sesuatu dan bawa keluar daripada rumah. Dan sejak daripada itulah, gangguan dalam rumah ni dah kurang dan dah hilang lah macam tu. Dan bapak saya kata sebenarnya ada je benda tu. Tapi benda tu ada dekat luar rumah. Tak boleh nak masuk dalam rumah. Sebab rumah kami ni, ayah dah pagar dah. Sekarang, bila saya ni dah ada anak macam ni lah, saya pun sebenarnya dah makin alert lah pasal benda-benda macam ni. Yelah, sebab dah ada baby, dah jadi mak kan. Walaupun saya tak boleh nampak benda-benda macam ni, tapi naluri keibuan saya tu lah. Saya macam dapat rasa, macam kadang-kadang kan, saya dengan anak saya ni macam diperhatikan je kan. Dan semuanya, saya berlindung lah tetap pada Allah yang satu. Dan ayah saya pun pesan, walau apa sekalipun orang buat kat kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kita tolong dia, doakan supaya dia dapat hidayah. Dan benda-benda gangguan tu semua, ada seseorang yang buat sebenarnya. Dan tinggalkan kat rumah kami dengan sengaja. Niat dia untuk nak memporak-perandakan kami anak beranak waktu tu. Dan saya rasa anda semua pun boleh tekalah, boleh tahulah siapa yang buat kan. Dah lah. Kita doakan je lah dia sekeluarga ni dapat hidayah dan insaf lah. Iblis bukan sahabat kita. Berpandu semula pada Al-Quran. Mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di situlah kebergantungan kita. Dan sekian. Dan ini adalah kisah pada malam ni. Kisah pembukaan kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang KSM sampaikan untuk permulaan ni? Seram juga Macam manalah nak hadap dengan rumah macam tu kan. Kalau KSM tak sanggup kan. Okeylah. Sebab KSM masih ada lagi satu kisah. Yang ini pun agak dah panjang juga ni. Okey, tak apa. Kita terus dengan kisah yang seterusnya. Tapi korang stay tune. Tunggu. Kalau boleh, janganlah skip iklan Supportlah sikit KSM. Baiklah, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Baiklah, untuk kisah yang seterusnya pada malam ni kita terus dengan kisah yang kedua. Masih lagi berkenaan dengan rumah, tapi ini bukan kisah yang tadi. Ini kisah yang lain lah. Ini kisah pasal budak-budak pelajar dekat universiti. Tajuk dia untuk kisah kali ni, siapa yang tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nama saya Hisham. Saya ni student dan semuanya bermula sekitar pertengahan tahun 2012 macam tu. Dekat kawasan perumahan utara Tanah Air. Masuk je semester baru ni, waktu ni saya terpaksa menyewa kat luar kerana rekod waktu tu tak baik waktu tu kan. Sebabnya saya kena saman semester lepas. Pasal tak bawa kad matrik pergi ke kuliah. Apalah punya nasib badan waktu kan. Duit PTPN siap-silap habis untuk bayar sewa rumah je nanti kan. Lah. Sebelum start semester baru ni lah, saya dengan Haziq dah siap dah cari-cari rumah sewa ni lah. Kalau tak cari awal-awal, nanti kita orang nak tidur mana pula? Yelah nanti bila kalau dah start kuliah, dah huru-hara nak cari kan. Jadinya kita orang pun cari. Akhirnya terjumpalah satu iklan dekat dalam Mudah waktu tu.
Rumah teres 2 tingkat. Berdekatan dengan tempat kita orang belajar tau. Dan bulanan dia memang menarik sekali. Sebabnya hanya RM300 je sebulan. Termasuklah dengan elektrik dan air sekali tau. Dan campur deposit sebulan baru RM600 je untuk depositnya. Memang murah lah. Tersangat-sangatlah murah. Jadinya kita orang sebagai student yang memang duit pun tak berapa nak banyak waktu tu, kita orang pun call lah owner rumah tu. Hello? Assalamualaikum. Cik, saya ada nampak iklan dekat Mudah. Betul ke ada rumah nak disewakan? Ada lagi ke bang rumah tu? Oh, rumah sewa ada lagi. Kenapa? Minat nak sewa ke? Bang. Oh, sangat-sangat minat ni. Boleh. Tak ada masalah. Sewa 300, deposit sebulan pun 300 lah macam tu kan. So, total dalam 600 lah untuk deposit. Boleh ke? Bang. Yang itu insya-Allah bang. Boleh bang. Tak ada mahal lah kan. Tapi kita orang ni student lagi bang. Oh, student ke? Cadangnya nak duduk berapa orang kat rumah tu? Kita orang kalau ikut plan lah. Kalau sekarang ni, kita orang punya plan nak duduk 6 orang bang. Boleh ke bang? Macam ni lah. Nanti, kalau kau nak datang tengok rumah tu, kau beritahu abang bila-bila pun tak apa. Tak ada masalah lah. Cuma janganlah malam-malam kan? Okey bang. Kalau macam tu, Alhamdulillah. Terima kasih bang nanti apa-apa nanti kita roja abang. Nanti kita korang datang lah. Dan total sebenarnya saya dengan kawan-kawan saya ni 5 orang. Campur dengan Haziq, jadilah 6 orang. Memang okey sangatlah tu. Dah lah dapat rumah tu murah. Rumah 2 tingkat pula tu. Mana nak dapat rumah zaman sekarang dengan harga macam ni kan? Kita orang fikir kan, memang best lah waktu tu kan. Memang seronok sangat lah. So, saya dengan Haziq pun set lah time. Bila kita orang free, tuan rumah tu pun free. Kita orang nak datang tengok rumah tu. Disebabkan saya dengan Haziq ni memang orang utara. Dekat-dekat situ je rumah mak ayah kami. So, kami pun tak kisah sangat lah bab-bab nak cari rumah sewa ni. Tapi, untuk kawan-kawan kami yang lain ni, dia orang ni duduk jauh. Asal daripada selatan tanah air ni. Memanglah penting sangat-sangat untuk dapatkan rumah sewa sebelum start belajar ni. Lepas kita orang ramai-ramai ni kan, 6 orang ni datang tengok rumah tu, masing-masing dah puas hati lah. Memang puas hati lah dengan keadaan rumah tu. Kita orang pun bayar deposit. Lengkap pun. Sebabnya kan, rumah tu lengkap gila tau. Siap dapur, mesin basuh, peti ais, aircon setiap bilik tau. Memang perfect lah. Dan rugilah sangat-sangat kalau tak sewa. Rumah tu rumah 2 tingkat yang terletak dekat hujung sebelah kanan taman perumahan ni. Dan sememangnya memang besar lah rumah ni. Dan mempunyai raman yang luas tau. Dengan parking kereta pun boleh masuk 3 biji kereta tau sekali masuk. Dan rumah ni memang cantik. Jauh lah sekali waktu tu kita orang nak terfikir yang rumah macam ni punya cantik ada penunggu dia sendiri. Tapi orang kata air yang tenang jangan disangka tak ada buaya pula. 3 hari sebelum semester baru bermulalah, kami pun angkutlah barang-barang untuk masuk ke rumah sewa baru ni. Waktu tu, semuanya berjalan dengan lancar lah. Seperti yang telah kami rancang. Tapi, tiba-tiba, member Haziq ni tak jadi nak duduk sekali. Tapi dia cakap, tak apalah, deposit ni dia halalkan je. Jadinya tinggallah kami berlima untuk sewa dalam rumah tu. 2 orang duduk dekat master bedroom dan lagi 3 orang ni duduk seorang satu bilik kat situ lah. Seminggu kami duduk situ. Alhamdulillah. Semua okey. Tak ada apa-apa gangguan pun. Sampailah weekend ni. First week. Lepas sem baru nak start tu lah. Semua orang balik ke kampung halaman tau time ni. Saya je seorang malas nak balik pula time tu. Sebab tak ada sesiapa pun dekat rumah saya. Dan mak dengan ayah saya waktu tu pula pergi rumah kakak saya di Kuala Lumpur. So better lah saya fikir-fikir kan. Saya lepak je lah rumah sewa ni. Main-main game kat situ. Layan kepala seorang-seorang lagi baik lah. Jadinya time pagi tu of course lah. Seronok je, tak rasa takut, tak rasa apa pun. Tapi, lepas pukul 6 petang tu, saya dah mula rasa lain macam tau. Rasa macam kena perhatikan je tau. Tapi time ni saya masih lagi berhusnuzon lah. Orang kata tak reti je lah, buat tak indah je lah. Pasal malas nak layan perasaan yang bukan-bukan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Jadinya, lepas maghrib tu lah, lepas saya dah siap-siap, dah mandi pun semua, dah solat maghrib, saya pun lepak lah depan TV pada malam tu. Sambil-sambil main Facebook dekat depan TV tu, scroll punya scroll. Saya perasan, ada seorang kawan saya ni di share pasal satu, orang kata cerita lah. Pasal cerita rumah sewa RM50 dekat Shah Alam yang sangat-sangat popular tu. Okey, saya baca, menarik tau cerita dia. Serius, memang seram gila kot cerita tu kan. Dan dah lah waktu tu saya tinggal seorang-seorang. Boleh pula pergi layan cerita-cerita hantu macam tu dah. Kenapa tak? Walaupun sebenarnya waktu tu saya dah rasa seram sangat tau sebenarnya tau. Tapi saya tetap baca cerita tu sampai habis tau. Jadinya habis je baca cerita pasal rumah sewa RM50 tu, saya dah mula rasa lain macam. Dah start rasa cuak tau waktu tu. Dan kepala ni dah mula start fikir yang bukan-bukan je kan. Mulalah terfikir, kenapa pula lah order ni boleh sewakan rumah ni murah sangat kan. RM300 je pula tu. Rumah teres 2 tingkat. Fully furnished macam ni. Ish, mustahil. Yalah, mustahil lah kalau nak jumpa harga rumah macam ni dekat kawasan ni. Sebab kawasan rumah yang saya sewa ni boleh dikatakan kawasan elit tau. Waktu ni malah nak fikirlah kan. Mungkinlah owner tu nak buat amal jariah ke untuk student punya price ke macam tu lah. Orang kata saja nak sedapkan hati saya kan. Padahal fikiran saya ni tak habis-habis fikir yang rumah ni berhantu tau. Sedang asyik saya tengok TV, nak cuba nak hilangkan perasaan takut tu lah. Saya tengah tengok TV, layan tengok TV. Tiba-tiba terasa bau saya ni kena tepuk di belakang. Allahu Akbar. Kurang ajarlah korang ni. Hey, jangan main boleh tak? Melompatlah saya waktu tu sebab terkejut. Kejap. Mana ada orang lain kat dalam rumah ni waktu ni? Semua dah balik kampung kan kawan-kawan saya waktu tu. Jadi saya pun pandang belakang tau. Mana tahu kot kawan-kawan saya ni dah balik ke sini balik semula ke saja nak prank saya kan. Saya perhatikan. Pandang kiri, pandang kanan, pandang atas, pandang bawah. Kosong weh. Memang belakang sofa tu memang kosong. Dan saya waktu ni dah start berpeluh dah. Dah terasa seram sejuk dah sangat. Dan kalau ada benda-benda pelik lagi berlaku, memang malam ni jugalah saya keluar bagi tidur kat rumah member saya. Dan waktu ni kan dah takut dah kan. Saya start dah baca surah-surah apa je yang saya hafaz waktu tu. Dan saya tutup TV. Pam! Dan saya terus jalan, naik ke atas nak masuk bilik lah. Nak tidur waktu tu. Walaupun waktu tu baru pukul 10 malam. Saya dah start cuak dah sebenarnya kan. Memang takut dah berpeluh-peluh dah ni. Peluh sejuk tau. Dan saya tutup semua lampu dekat bahagian bawah tu. Kecuali lampu dapur je saya tinggalkan biar terbuka. Dan mula menapak ke tingkat atas. Saya menapak. Memang waktu ni memang seram tau sebenarnya. Masih terasa seperti macam kena perhatikan je tau. Saya cepat-cepatkan langkah kan. Masuk je dalam bilik ni. Saya terus baring ke atas katil tau. Dan selimut terus sampai paras dada waktu tu. Dan dalam 5 minit macam tu saya dah terlelap dah. Alhamdulillah. Dan esoknya saya terjaga tau. Sebab macam rasa macam silau-silau macam tu kan. Sebab cahaya matahari masuk ikut tingkap lah waktu tu. Tapi seingat saya, tingkap dekat hujung katil saya ni ada langsir tebal dekat situ. Dan saya amat-amat pasti yang saya dah tutup tau langsir tu sebelum saya tidur semalam. Jadi saya terfikir macam mana pula lah cahaya matahari ni boleh masuk terang sangat ni tau. Saya duduk sekejap kan. Orang kata cuba nak fokuskan diri saya ni. Cuba duduk, orang kata tenang-tenang kan, tarik nafas dalam. Okey, dah fokus. Baru saya perasan yang saya bukan duduk dekat dalam bilik saya sekarang ni. Saya sekarang ni ada dekat atas sofa, dekat ruang tamu. Terus saya bangun waktu tu, pandang sekitar ruang tamu tu, saya cuba hadam tau, cuba nak proses. Macam mana dah boleh aku tidur dekat atas sofa ni kan? Padahal saya teramat yakin yang saya tidur dekat atas katil dalam bilik saya semalam. Siapa pula lah yang ubah tempat tidur saya ni kan? Jadinya saya pun kuatkan semangat saya ni. Pergilah masuk dalam bilik air, mandi. Terus keluar rumah. Pergi rumah member saya. Memang confirm lah kan. Malam ni saya tidur dekat sana je. Saya pun cerita ni pada kawan-kawan yang duduk serumah dengan saya. Apa yang berlaku bila diorang dah balik rumah sewa semula lah. Tapi saya ingatkan diorang kesian. Tak. Diorang gelakkan saya je.
Dan diorang kata, mungkinlah kau ni mimpi je lah kot. Yang saya naik tidur dalam bilik tu. Padahal tidur dekat sofa dah tertidur dah. Dan saya waktu ni, yelah mungkin jugalah kan. Saya tertidur kat situ, saya tak perasan agaknya. Jadinya 3 hari lepas tu, tiba-tiba je, si Syamil dengan Hamzah ni, dia duduk rakan serumah saya lah. Dia bagi tahu kat saya yang diorang nak pindah. Dan saya dengan Haziq dengan Iman ni terkejut lah kan. Kenapa pula diorang ni tiba-tiba boleh nak pindah je kan. Tapi diorang cakap, ada member diorang ajak tinggal sekali. Sebab satu batch dengan diorang. Satu jurusan dengan diorang. Kata dia senang nak buat assignment. So kami pun nak kata apa kan. Orang dah tak nak. Itu hak diorang kan. Tinggal 3 orang je lah dekat rumah sewa kami yang sebesar-besar alam ni. Jadi teruskan cerita. Masa pun berlalu. Tibalah pada satu masa ni. Weekend kali ni, Haziq tak balik kampung tau. So malam Sabtu tu, saya dengan Haziq ni lepak dekat depan TV. Orang kata layan-layan movie. Biasalah kan budak-budak bujang. Jadinya dalam pukul 1 macam tu, kita orang dengar bunyi macam orang tengah masak-masak tau kat dapur. Zik, siapa masak kat dapur tu? Sedap je bau. Lapar pula ke rasa dia. Iman lah agaknya tu. Man. Oh Man. Tolong Man. Masakkan aku sekali. Lapar agak ni. Dan tangga sebenarnya berada agak jauh lah daripada ruang tamu ni. Dekat tempat sofa yang kami duduk lah. Membelakangkan tangga tau. Jadinya sesiapa yang turun daripada atas ni, memang kita orang takkan nampak. Tiba-tiba. Hello? Tanpa melihat skrin phone tu, dia terus jawab tau. Haziq ni lah. Saya tengok je. Muka Haziq bila jawab telefon ni terus pucat tau. Dan dah kenapa pula Mamat ni kan? Macam baru nampak hantu je kan? Saya pun tanyalah. Zik, siapa telefon malam buta ni? Iman call weh. Dia cakap malam ni dia tidur rumah kawan dia. Besok petang baru dia balik sini. Engkau ni memain je lah kerja kau ni. Habis tu siapa yang tengah masak kat dapur tu? Betul-betul lah siapa yang call? Serius dah weh. Buat apa aku nak tipu kau? Kau betul-betul lah weh. Jangan main-main boleh tak? Betul weh. Sumpah aku tak tipu. Jomlah kita pergi tengok. Siapa kat dapur tu? Pencuri ke apa kan? Kita tengoklah siapa yang tengah masak kat dapur tu. Kau ni biar betul nak pergi tengok. Ni dah pukul 1 pagi dah weh. Aku dah start rasa lain macam ni. Nak terkencing pun ada ni. Kau ni. Jomlah pergi tengok. Mana tahu kucing ke apa ke kan. Jomlah. Kau jalan dulu. Dan waktu ni Haziq jalan depan saya dan saya jalan belakang tau. Saya follow je. Dengan perlahan-lahan kami berjalan pergi dapur. Sampai je dekat dapur tu, dapur gelap. Tak ada lampu, tak pasang lampu pun kan. Kami terus onkan switch lampu tu. Pap. Tengok. Tak ada sesiapa pun. Tak ada apa-apa pun dekat dapur tu. Waktu ni memang pelik lah kan. Mana datang bunyi orang tengah masak tadi. Lepas tu kan, tiba-tiba dengar macam bunyi orang berlari-lari dekat tingkat atas waktu tu. Saya tengok Haziq tengok saya tau waktu tu. Dan kami pun berjalan lah ke arah tangga untuk tengok siapa yang kat tingkat atas waktu tu. Manalah tahu kok mungkin perompak ke apa kan. Dan tingkat atas tu memang gelap tau time ni. Sebab memang kami tak onkan lampu dari lepas maghrib tadi. Dan tapi waktu ni kami nampak lah cahaya datang daripada bilik Hamzah yang duduk sebelum ni lah. Hamzah tu dah pindah, dah keluar dah. Dan setahu saya, bilik tu kosong tau dan berkunci lepas Hamzah keluar daripada situ. Dan kami nampak waktu ni bayang-bayang melalui bawah pintu. Dan time ni, saya ni memang penakut kan. Saya dah ready dah nak cabut lari dah. Dah pasang kuda dah ni kan. Kalau perompak, saya okey lagi tau. Macam mana pula kalau bukan orang kan? Dan Haziq waktu tu dah sampai depan pintu kan. Haziq seluk poket dia, keluarkan segurus kunci lah. Dia masukkan kunci, terus buka pintu tu. Daun pintu ni dia tolak perlahan-lahan. Tiba-tiba terasa angin menyapu kuat dekat muka kita orang tau. Ada bau yang sangat-sangat tak menyenangkan. Seperti macam bau bangkai macam tu tau. Sebaik saja daun pintu ni kena tolak sampai habis. Kita orang nampak sesusuk tubuh badan seseorang tergantung dekat kipas macam tu kau. Siapa pula lah yang gantung diri dekat rumah ni? Kami tak nampak tau muka benda tu. Muka makhluk yang tergantung tu dengan jelas. Sebab tiba-tiba pap,
Lampu bilik tu terpadam. Satu rumah tu black out tau. Kita orang apa lagi? Berlarilah kita orang ni berdua lompat tangga tu. Lepas tu malam tu jugalah kami terus start motor dan lepak dekat kedai mamak ni sampai pukul 8 pagi. Jadi dalam pukul 8 pagi tu kita orang dah lepak-lepak situ. Kita orang pun balik semulalah ke rumah untuk tengok betul ke apa yang kita orang nampak semalam tu. Dan sekali lagi pintu bilik Amar ni kita orang tolak. Kita tolak, buka tengok kosong. Tak ada apa-apa. Bilik tu kosong, tak ada mayat pun. Ataupun orang yang tergantung dekat kipas. Jadi kami dalam waktu tu fikir, kita orang silap pandang lah agaknya kan. Ataupun benda tu memang sengaja je nak main-mainkan kami tau. Dan petang tu tiba-tiba Iman balik tau. Dan dia cakap yang dia nak pindah ke rumah kawan dia. Dan reason yang dia bagi memang tak masuk akal sangat-sangat. Kata dia, rumah member dia ni lagi dekat dengan tempat belajar. Jimat kos pengangkutan kata dia. Padahal kita orang fikir kan rumah sewa sekarang ni tak adalah jauh mana pun. Bukanlah jauh sangat pun. Dan kalau kita orang isi minyak full tank tu dekat motor tu boleh tahan seminggu tau. Jadi saya dengan Haziq ni hanya mampu yelah. Okey lah kan. Ikut je lah kemahuan si Iman tu. Dan sewa rumah ni walaupun 300 waktu tu kami masih mampu bayar walaupun berdua tau. Tapi bukan pasal masalah duit sekarang ni. Hari tu juga Iman ni pindah keluar. Dan sebelum dia melangkah keluar sempat dia bisik dan bagi nasihat kat saya waktu tu. Syam, baik korang pun keluar daripada rumah ni tau. Aku sayang korang sebenarnya. Tapi, aku lagi sayang diri aku lah. Lagi cepat korang belah daripada sini, lagi baik lah aku rasa. Tak sempat saya nak tanya kenapa pun. Dia terus belah macam tu je. Tak toleh langsung ke belakang. Lambai pun tak. Dan fikiran saya waktu ni tak payah cakap lah. Memang berserabut sangat-sangat. Dan malam tu juga kami gagahkan diri juga untuk tidur dekat rumah sewa kami. Tapi waktu ni kami dah ubah plan lah. Ubah strategi sikit. Kita orang tidur dekat ruang tamu tau. Dan kami pun tidur lah malam tu. Kalau nak pergi tandas pun siap ajak berteman. Takutnya pasal tau. Dan saya sempat hantar SMS pada si Amza dan si Syamir. Tanya. Biar minta dia orang jujur lah. Terus teranglah kat kami. Kenapa dia orang pindah rumah sebenarnya. Tak tahu tak? Dia reply apa? Dia kata sebenarnya dia orang berdua kena kacau. Kata dia. Sehari selepas saya kena alih tempat tidur tu. Dan seingat saya. Time tu saya dengan Haziq pergi lepak Mamat sampai pagi tau. Sebab ada bola. Dan kebetulan besoknya just ada satu kelas je. Itu pun lecturer dah batalkan sebab ada hal. Dan ceritanya. Seberingkas lah apa yang Amar cerita lah. Dia orang cerita. Pasal ada orang tergantung dekat kipas. Pasal ada dengar macam ada bunyi orang memasak dekat dapur. Macam ada bau bangkai kuat sangat dalam bilik tu. Dan ada juga pasal bunyi orang berlari-lari dekat tingkat atas tu. Saya time ni baca SMS daripada dia tu. Memang meremang habis lah. Memang pucat muka ni. Memang pucat habis lah muka ni. Dan saya tunjukkan mesej tu pada Aziz. Aziz baca. Dia tu terdiam tau. Nak tak nak. Kita orang fikir-fikirkan memang nak kena cari rumah lain jugalah. Kalau tak, mungkin esok ataupun lusa, kami pun hilang, tak dijumpai juga. Bila fikir macam tu, buat saya ni rasa macam nak menangis dah time tu. Dan malam tu, kita orang tak boleh nak tidur tau. Kita orang tengok jam waktu tu, dah lebih kurang pukul 1 pagi lah macam tu. Tiba-tiba, siapa pula datang pagi-pagi buta macam ni? Oi, Aziz. Kau janganlah berani sangat nak buka pintu. Kalau bukan orang macam mana? Kau dengar tu. Salam pun dia tak bagi. Alah, kau ni. Itu Iman kot. Lupa barang lah tu. Itu yang datang nak ambil ni. Kau ni biar betul weh. Apa kejadahnya pagi-pagi buta macam ni nak datang ambil barang? Pukul 1 pagi ni kot. Agak-agak lah kalau dia nak ambil barang pun. Buatnya macam besok tak boleh datang nak ambil barang. Hang ni, lain macam lah beraninya. Kau dengar tu? Kau dengar tak tu? Dan waktu ni kan makin kuat pula ketukan dekat pintu tu. Bergegar-gegar macam nak roboh pintu tu tau. Waktu ni saya dengan Haziq ni terus baca surah-surah yang kita orang hafal. Dan ketukan ni makin lama makin perlahan. Makin lama makin perlahan dan kemudian dia hilang. Dan tiba-tiba saya terpandang ada satu lembaga hitam berada dekat tepi tangga. Dekat belakang tempat kami tidur waktu tu tau.
Terus saya macam buat isyarat pakai mata lah. Tunjuk pada Haziq macam tu. Suruh dia tengok dekat arah tangga tu. Dan saya dapat lihat. Bila dia pandang situ terus berubah muka dia. Pucat terus tau. Saya pun ajak, jom Zik, belah Zik. Nak buat macam mana lagi ni kan? Tapi time kita orang nak buka pintu depan rumah tu. Tiba-tiba tak boleh buka tau. Seolah-olah macam dikunci pula tau. Padahal tadi saya dah buka dah kunci tadi. Time ni Haziq pula cuba nasib. Try kan. Dengan harapan kami dapat buka lah pintu tu. Tapi malangnya tetap sama je. Tetap tak boleh buka pintu tu. Sedikit pun tak bergerak dalam pintu tu tau. Dan Haziq bagi cadangan untuk kami laungkan azan kuat-kuat. Tak banyak cakap. Saya pun laungkan azan lah. Dalam masa kami tengah laungkan azan tu kan. Laungkan azan. Lepas tu sedikit demi sedikit. Pintu ni macam boleh terbuka tau. Dalam hati kami ni memang dah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tolonglah. Tolong kami ya Allah. Dan lega sangat tak terhingga. Sebab macam ada harapan lah. Untuk kami dapat keluar daripada rumah puaka tu. Dengan sedaya upaya. Kami bergabung tenaga. Tolak pintu tu. Dan akhirnya terbuka juga. Cepat-cepatlah kami lagi keluar. Dan pintu tu tertutup balik semula tau macam tu. Kalau lah tangan saya tersepit time tu, memang putus tangan saya rasa. Dan saya terus call Iman ni minta tolong ambil dekat taman permainan berdekatan dengan rumah sewa kami. Kunci motor, beg, duit, apa benda semua kami tak sempat nak ambil pada malam tu. Dan menjelang pagi, saya call tuan rumah lah. Dan bagi tahu pada dia yang kami ni nak keluar daripada rumah sewa tu. Dan tuan rumah pada mulanya lah tanya kenapa nak keluar apa semua. Just saya ni beritahu yang kami dah dapat rumah sewa yang lagi dekat dengan tempat kami belajar. Dan dengan berat hati. Dan ia pun iakan je lah permintaan kami waktu tu. Dan hari tu jugalah saya dengan Haziq bawa keluar barang-barang apa semua dah packing-packing terus. Terus stay dekat rumah sewa Iman yang baru tu lah. Sementara nak cari rumah sewa yang lain lah. Dan sewaktu nak kunci pintu pagar rumah tu. Rumah sewa berpuaka tu lah. Dan saya dengan Haziq ni nampak ada satu susuk tubuh tengah pandang kami daripada tingkap atas. Tak tunggu lama waktu tu. Terus kami naik kereta Iman. Terus suruh dia pecut kereta tu tinggalkan rumah puaka tersebut. Selidik punya selidik. Barulah kami tahu yang rumah sewa tu sebenarnya ada kes gantung diri. First owner rumah tu gantung diri dalam bilik Amza yang bilik Amza tu duduk lah. Lepas minggu macam tu dia gantung diri, barulah orang jumpa mayat dia. Itu pun sebab anak dia baru balik daripada operation yang jumpa di dalam bilik tu. Dan isteri dia pula dah lama meninggal sebab sakit. Dan dia tinggal rumah tu bersama dengan anak dia je. Dan sebab apa dia gantung diri, kami pun tak pastilah. Dan lepas owner ni gantung diri, anak dia pula jual rumah tu lah kepada owner yang sekarang ni. Patutlah bagi sewa rumah murah sangat. So, nasihat saya pada korang semua yang nak sewa rumah tu. Korang mohon selidiklah dulu latar belakang rumah tu. At least sekurang-kurangnya tanyalah jiran-jiran sekeliling, jiran sebelah, jiran depan, jiran belakang ke pasal rumah dan keluarga yang pernah tinggal kat situ sebelum ni. Dan kalau rumah tu mungkinlah orang tu nampak katanya selalu je orang pindah rumah ni kan, kejap masuk kejap pindah kan. Jadinya maksudnya adalah yang tak kena dengan rumah tu. Dan akhir kata mohon hati-hati kalau cari rumah sewa. Jangan menyesal di kemudian hari. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Panjang cerita malam ni ya. Semoga anda terhibur dah. Dan mohonlah anda support kisah seram Malaysia. Baiklah, sebelum kita akhiri, disclaimer dululah. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right guys, thank you so much for your support. See you in next video. Take care guys and God bless you.